لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad. Inspirasi Emporia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Resolusi. Kita bawakan kepada anda sekali lagi bersama dengan tamu dah pun bersedia di hujung talian. Kita ada yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Syaharir Muhammad Zain, bukan fellow kehormat IKIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, minggu lepas rasanya sihat, Alhamdulillah. Minggu lepas rasanya macam tak habis lagi kita membincangkan berkenaan dengan sains dalam bahasa Melayu pada abad ke-20 ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi. Kita nak sambung lagi perkongsian kita. Mungkin awalan ini, untuk minggu ini Prof, boleh tak Prof jelaskan mengenai pengislaman ilmu di Malaysia sebelum abad ke-20, khususnya lah ilmu sains ini. Prof, silakan. Ya, insyaAllah saya cuba jelaskan. Isu pengislaman ilmu yang kita dengar atau selalu dengar memang hanya dalam tahun 80-an lah. Terutama dengan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa tahun 83, tak salah saya. Masyarakat dikejutkan dengan adanya istilah pengislaman ilmu atau kalau di Indonesia panggil Islamisasi ilmu ni. Tapi sebenarnya pengislaman ilmu ni sudah pun berlaku sejak abad ke-16, 17 lagi dalam tamadun berbahasa Melayu ni. Iaitu apabila apabila sarjana Islam dipengaruhi oleh ajaran Islam yang baru tiba di rantau ini sejak abad ke-13. Jadi pada masa itu ilmu yang dimiliki oleh orang-orang Melayu Indonesia ni, saya pakai istilah itu, nak kata Malaysia Indonesia dah belum ada. Melayu Indonesia yang merangkumi Indochina sekarang sudah pun ada ilmu mereka sendiri yang mantap sebenarnya. Walaupun saya tak bicara ke ini di sini, khususnya dalam bidang astronomi yang sekarang kita panggil astronomi ini, daripada yang kita ambil istilah dia dari menurut bahasa Inggeris, istilah Eropah sebenarnya itu astronomi dan kosmologi. Dan bila Islam masuk, kita diperkenalkan dengan ilmu falak dan ilmu hay'ah yang nampak macam sama dengan astronomi dan sebagainya. Tapi pada masa itu orang-orang berbahasa Melayu ni sudah pun punya ilmu ini, dan mereka ada istilahnya tersendirilah ilmu ini. Sudah tentu tak diketahui istilah ilmu falak. Baru sampai saja Islamnya. Jadi pada abad ilmu ini sudah pun ada, pada abad ke-6, ke-7 pun sudah ada. Macam ilmu pelayaran macam tu Prof? Tak, ini ilmu angkasa lepas, bintang, bulan dan sebagainya, astronomi, bukan kelautan. Jadi ilmu ini sudah pun ada sejak abad ke-6, ke-7 sekurang-kurangnya dalam bahasa Melayu, dan dia beri nama hora sastra. Nama dia hora sastra. Sekarang lagi sekali, sastra ni pada kita sekarang istilah untuk bidang bidang yang tak ada kena-mengena dengan sains lah. Disebut sastra sekarang. Tapi zaman dulu istilah sastra ni ialah sebarang tulisan yang mengandungi ilmu dalam tu dipanggil sastra. Jadi macam-macam sastra lah. Jadi yang nak saya sebut di sini sebab nak tumpukan kepada isu pengislaman ilmu yang khusus yang dekat dengan jiwa saya, iaitu bidang astronomi. Jadi hora sastra ni sebenarnya bidang ilmu boleh pakai istilah astronomi lah. Bidang ilmu astronomi yang
syarat dengan nilai-nilai Hindu, Buddha dan juga animisme Melayu lah, bidang ini. Tapi semuanya berkenaan dengan bulan bintang di angkasa raya sana. Hora-hora ini memang kalau diterjemahkan hora ini memang maksud dia bintang. Jadi ilmu bintang lah, hora sastra ni ilmu bintang, hora. Bahasa Inggeris pun mengambil istilah ini, hora ni menjadi hour, menjadi jam aja lah. Kalau diterjemah hour sekarang jadi jam, tapi istilahnya sudah dibawa ke Eropah mana dan dijadikan bahasa satu daripada perkataan dalam bahasa di Eropah sana dan diambil oleh Inggeris menjadi hour lah. Jadi hora sastra ini bila Islam masuk pada abad ke-13 dan mula juga masuk unsur-unsur falak dan sebagainya, jadi sarjana di Melayu Indonesia ni rasa banyak bidang hora sastra dia ni yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi mereka ingin mengislamkan ilmu ni sebab ilmu ni sudah lama, sejak seperti saya kata tadi abad ke-6 atau ke-7. Jadi nama-nama jasad di langit ni, bulan, bintang apa semua ni, bulan ni bahasa Melayu asli, bintang pun bahasa Melayu asli, tapi nama-nama khusus bintang itu boleh katakan semuanya istilah bahasa Melayu lama dulu diambil daripada bahasa Sanskrit daripada India ini, dan nama-nama itu mewakili dewa-dewa lah, seperti juga dengan tamadun Eropah lah. Semua nama-nama bintang, nama planet apa semua atas nama dewa-dewa Eropah, dewa Eropah. Tapi yang Melayu ni sebelum Islam dulu atas nama dewa-dewa Hindu, Buddha. Tapi nama-nama ini sekarang sudah pun tidak diketahui. Saya pun tak ingat. Setiap kali saya nak sebut, saya kena rujuk bukunya. Yang saya ingat hanya 1-2 sajalah yang masih dipakai sampai sekarang. Tapi orang sekarang tak tahu pun ini sebenarnya mewakili dewa. Matahari misalnya, itu istilah Melayu yang dicipta kemudian. Istilah lebih awal daripada matahari ini ialah Surya. Matahari. Surya. Macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang asal sastra. Sang Surya memancar. Surya ni dewa yang menjaga matahari itu. Jadi apabila Islam masuk, ini menjadi satu masalah, tekanan jiwa lah kepada sarjana yang bahasa Melayunya masa itulah. Begitu juga dengan bulan. Bulan ni walaupun dah ada bulan dalam bahasa Melayu yang asli bulan, tapi bila datang pengaruh India ini, juga kita ambil istilah daripada India ini. Kita ambil istilah yang mewakili dewa, sebenarnya dewa yang menjaga bulan ini, iaitu Chandra. Tak berapa popular Chandra kan. Surya popular lah. Chandra sekarang kita kenal nama-nama orang India, kita rakan kita aja lah. Tapi itu Chandra. Jadi nama-nama seperti ini, hampir semua nama planet ini, dalam bahasa Melayu lama, planet ini panggil Graha. Ini semua nama dewa-dewa. Jadi bila Islam datang dan membawa istilah dia sendiri, yang sekarang orang malangnya orang Melayu sendiri pun sudah banyak yang lupa, tak tahu nama-nama ini. Tapi mungkin masih ingat nama tu, Mareh, yang masih ingat saya rasa, Zahrah, bintang Zahrah dengan bintang Mareh ini masih hidup. Tapi yang lain-lain saya rasa kena tengok buku lah baru dia boleh sebut. Yang dah lupa. Padahal kita istilah ini datang bila hora sastra Melayu dulu tu diislamkan. Dia tukar habis nama-nama yang saya sebut tadi kepada istilah daripada tamadun Islam. Jadi sehingga matahari pun kalau kita tengok manuskrip Melayu yang ditulis tahun 1600-1700, matahari ini pun dia panggil Syamsi. Bulan dipanggil Qamar.
Maknanya dia nak buang langsung Suria dan Chandra yang sebutkan tadi. Diganti dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab ni, kerana istilah-istilah dalam bahasa Arab ni tidak mewakili dewa-dewa. Tidak mewakili dewa-dewa. Jadi dia rasa ini lebih dari segi akidahnya lebih selamat lah. Jadi ditukarlah. Tapi malangnya sekarang istilah-istilah tadi dah hilang dan diganti dengan istilah-istilah dewa Eropah. Yang kita tak sedar. Kita ambil daripada Inggeris abad ke-20 yang baru, abad 20-21, kita gantikan semua ni. Misalnya bulan pun dah biasa sekarang kita dengar Luna. Betul, Luna. Tahun Luna. Atau tenaga suria. Ini kan yang kita balik kepada yang asal lah. Kita biasa dengan misalnya Venus, kita tak tahu dengan Utarik. Utarik ni bahasa Arab yang kita pakai sebelum datangnya dewa kecantikan ini. Venus ni dewa kecantikan Eropah lah. Jadi itu contoh-contoh. Maknanya pengislaman berlaku abad ke-16, 17 kepada nama-nama objek di langit sana. Bulan dan bintang ini. Jadi yang dia popular sekarang ni, Buruj tu ke? bintang yang hari lahir ni. Bintang hari lahir. Ada 12 ni. Itu dalam bahasa Melayu dulu memang sudah ada nama-nama ni. Tapi yang saya ingat hanya satu sajalah, Kejora. Bintang Kejora. Bintang Kejora ni ialah bintang kalau yang sebelum Kejora ni memang ada istilah Yunani, istilah Sanskritnya yang mewakili dewa lah. Istilah Inggeris sekarang yang kita ambil ialah yang saya sebut tadi, Venus, dewa kecantikan itu, sebab kita kata bintang Kejora kan, bintang mewakili kecantikan. Maksudnya Kejora tu bahasa Melayu lah, Prof. Bahasa Melayu, Kejora tu bahasa Melayu, bukan pinjaman dari mana-mana. Tapi yang lain-lain kita dah lupa lah. Ada semua. Tiap-tiap yang 12 bintang tu memang ada dalam bahasa Melayu. Saya dah sebut tadi, saya pun dah lupa. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris pun saya lupa. Saya tak ikut nama-nama ini. Nama-nama binatang. Kebanyakannya nama-nama binatang kan. Leo, apa nama lagi. Itu sebab ni zodiak tu lah. Zodiak tu lah kiranya. Bintang zodiak ini bahasa Yunani, maksud dia haiwan. Jadi nama-nama haiwan, bintang nama-nama haiwan. Dalam bahasa Melayu lama dulu, baru saya terlintas sekarang, istilah yang sekarang kita kata zodiak ini, bahasa Melayu tak merujuk kepada binatang, tapi dia merujuk kepada kegunaan bintang ini. Jadi dipanggil rasi atau bintang 12. Lebih dikenali sebagai mudah nak tahu bintang 12. Tapi istilah sains Melayu lama dulu ialah rasi. R-A-S-I, rasi. Jadi zodiak itu rasi lah. Kalau saya mengajar di Universiti Kebangsaan dulu pun saya pakai rasi lah. Bukan zodiak. Jadi pengislaman yang berlaku yang pertamanya memang nama-nama ini, nama-nama bintang dan sebagainya di angkasa sana yang ada, yang boleh menimbulkan masalah akidah ini sudah ditukar pada nama-nama bahasa Arab. Tapi selain daripada itu pun ditukar juga, diislamkan benda-benda struktur alam semesta ini yang dulunya berbeza daripada yang setelah diislamkan. Jadi model-model alam semesta ni telah diislamkan lebih kurang abad ke-16-17 lah. Dan menariknya alam semesta yang telah diislamkan ini memang canggih dan masih relevan sampai sekarang. Kalau nak dimajukan lagi masih boleh, tapi kita sudah, sarjana kita terikat dengan model-model yang dibuat di Eropah. Tapi isu soalan tadi, adakah pengislaman berlaku sebelum abad ke-20 ini? Memang
berlaku sejak abad ke-16 masih. Dan contoh yang saya bagi tadi ialah bidang astronomi lah, atau hora sastra dalam bahasa Melayu lama. Oh, menarik Prof. Sebenarnya bila kita tahu, kita belajar satu-satu kan. Maksudnya banyak lagi yang kita kena korek, kena gali. Ini bahasa kita sendiri Prof, yang mana dah dimasyhurkan dalam dunia sains sendiri. Maksudnya abad ke-17 Masihi lagi dah ada dah pengislaman sains itu sendiri. Dan sekarang ni ada pula kegiatan pengislaman ilmu, terutamanya sejak penubuhan Universiti Islam Antarabangsa macam tu Prof. Jadi apakah perbezaannya pengislaman ilmu dua senggara zaman yang lama ini, Prof? Ya, ini pun Dua senggang masa ni. menarik soalan ini sebab tadilah sebab pengislaman ilmu yang kita tahu ni hanya sejak tahun 80-an, sedangkan saya sebut tadi dah berlaku sejak abad ke-16. Ini untuk tamadun Melayu lah. Tamadun lain saya tak tahu, mungkin berlaku juga. Tak tahulah, mungkin di Arab pun berlaku. Arab pun ada astronomi dia sendiri sebelum Islam. India pun mungkin ada, tapi yang kita cakap ni yang di Melayu Indonesia atau alam Melayu. Baik, jadi perbezaan dianya nombor satu sekali yang tadilah saya kata yang pengislaman pada abad ke-16 yang mengislamkan ilmu yang sudah pun menjadi ilmu Melayu. Yang saya sebut tadi sudah jadi ilmu Melayu, sebab ilmu astronomi sudah ada sejak abad ke-7, mana 7 abad kemudian diislamkan bila Islam masuk. Yang berlaku sekarang, pengislaman ilmu sekarang ini ialah ilmu sains daripada Eropah, dalam bahasa-bahasa di Eropah. Bagi kita di sini, bahasa Inggeris lah. Bila kita kata pengislaman ilmu ni, kita kena ambil ilmu daripada Eropah dalam bahasa Inggeris. Kemudian kita tengok sejauh mana istilah yang selalu saya pakai, serasi dengan Islam. Jadi ini dia perbezaannya. Yang pertama lah, iaitu pengislaman kepada ilmu sendiri dulu, ilmu sendiri. Sekarang pengislaman kepada ilmu Eropah yang belum menjadi ilmu kita sebenarnya. Nombor satu. Yang kedua yang saya sebutkan tadi lah, bahawa pengislaman tentang nama-nama objek di langit itu, tentang bidang astronomi ini, ialah kerana takutnya tentang akidah. Tapi pengislaman dalam sekarang ini, kalau dalam bidang astronomi ini, bukan lagi tentang nama-nama ini. Entah kenapa, sebab dia dah terima Venus lah, walau dah lupa istilah Venus tu memang dewa. Tak ada saya jumpa lah orang cuba nak tukar nama tu. Tapi dia tengok teorinya, tentang alam semesta ni, asal usul kejadiannya, bagaimana dia bergerak dan sebagainya. Teori ini dilihat unsur-unsur yang mungkin tidak serasi dengan ajaran Islam. Maknanya tengok falsafah dia lah. Jadi falsafah ini menjadi satu daripada unsur pengislaman pada zaman sekarang lah. Pada dulu mungkin falsafahnya tak begitu mendalam lagi, walaupun dalam pengenalan ilmu Islam kepada tamadun Melayu ni memang sudah ada falsafah ilmunya yang mungkin saya dah sebut siri pertama dulu, diterjemah karya dalam bahasa Arab tentang falsafah ilmu, tapi tidak menjadi satu kegiatan yang besar. Tapi dalam pengislaman ilmu sekarang memang aspek falsafah itu menjadi satu yang besar. Selain daripada itu sekali ialah kritikan ilmu lah. Maknanya kita dalam pengislaman ilmu sekarang ni banyak melibatkan melihat sejauh mana ilmu yang ada sekarang ini sebenarnya ada kelemahannya, bukan sahaja dari segi ilmunya sahaja, tapi dari segi nilai-nilai Islamnya dalam itu. Jadi kritikan ilmu menjadi asas perkara yang kedua yang pada abad ke-6, 7 dulu tidak berapa, pada peringkat awal dulu, abad ke-16 dulu, saya tak nampak ada isu kritikan ilmu ini. Dan yang ketiga yang besar ialah tentang pendidikan ilmu yang sudah mantap, yang kita ambil daripada Eropah ini, yang sukar nak melihat di mana
pertembungannya dengan nilai-nilai Islam dan ilmu Islam yang kita warisi. Jadi dalam pendidikan ini disyorkan cara mengajar ilmu sains khususnya mestilah berbeza daripada yang selama ini kita paparkan bahawa ilmu sains ini tidak ada masalah langsung dengan prinsip-prinsip Islam dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu cabaran yang besar dalam pengislaman ilmu. Di UIA pun peringkatnya awalnya memang melihat bagaimana nak mengajar ilmu pada peringkat universiti itu yang boleh menampakkan adanya perbezaan ilmu dari Eropah tu dengan ajaran Islam. Jadi itu secara ringkas perbezaan. Dia akan mencabar jugalah Prof, kan sebab ilmu tu dah mantap dah. Ilmu dari Eropah tu macam dah mantap. Jadi nak lihat dari sudut akidahnya jugalah kan. Maknanya pengislaman dari sudut keserasian dengan Islam sendiri. Keserasian Islam itu. Jadi ini jadi satu daripada kegiatan pengislaman ilmu yang besar sekarang lah. Yang abad ke-16-17 dulu saya tak jumpa lah tulisan yang semacam itu. Baik. Menarik. Dan kita akan berhenti rehat seketika, Prof. Lepas ni kita akan kongsikan juga antara ciri-ciri keaslian ilmu tu kita nak kongsikan juga untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tak terpadam ya Rasul. Kau insan mulia, kau insan berjasa pada dunia. Kau Rasul pembela agama tercinta, telah kau ulahkan sebuah dunia penuh indah dan terserlah agung. Kau insan mulia, kau insan berjasa pada dunia. Kau Rasul pembela agama tercinta, berikan padaku syafaat di hari pertemuan yang abadi. Ya Rasulullah, kau insan mulia, kau insan berjasa pada dunia. Kau Rasul pembela agama. Kau insan mulia, kau insan berjasa pada dunia. Kau Rasul pembela agama tercinta, telah pergi selamanya. Namun kasih
kosong. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017 345 2564 atau 012 686 9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala Kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar waktu ini meneruskan lagi perkongsian kita dalam rancangan Resolusi. Kita bawakan kepada anda sains dalam bahasa Melayu pada abad yang ke-20 bersama dengan kita yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Syahril bin Muhammad Zain merupakan fellow kehormat IKIM. Dan Alhamdulillah hari ini untuk siri kedua ini Prof dah kongsikan dengan kita tadi tentang ilmu falak dan sebagainya kan, ilmu falak, ilmu hai'ah itu setelah datangnya Islam. Dan Alhamdulillah ada 2 zaman yang telah pun dikongsikan, iaitu zaman Melayu kuno yang diislamkan daripada abad yang ke-17, 16-17 Masihi, dan juga bila ilmu Inggeris, sains daripada Eropah diislamkan. Maknanya ada 2 senggang zaman yang agak lama juga, tapi doktor dah kongsikan tadi perbezaannya bagaimana dan sebagainya, Prof. Jadi apakah antara ciri-ciri keaslian ilmu yang terhasil menerusi pengislaman Islam di Melanesia pra-Islam itu sendiri, Prof? Ya, baik. Jadi ini memang amat mencabar golongan yang membawa idea perlunya ada pengislaman ilmu ini. Sebab seperti saya sebutkan tadi, ilmu daripada Eropah ni sudah begitu mantap kononnya. Jadi kalau ada sesuatu pihak yang mengatakan nak baiki ilmu itu menerusi Islam, memang mereka tak boleh nampak itu boleh berlaku. Malah selalu disindir-sindir kan lah. Kalau pengislaman ilmu, mereka kan nak islamkan kereta, nak islamkan apa macam-macam lah. Nak dapatkan pokoknya apa yang akan dapat, ada benda baru tak dapat kalau kita melihat ilmu ni daripada perspektif Islam. Itu pengislaman ilmu bermakna melihat ilmu yang sudah kita kenal, ilmu itu datang daripada Eropah, dan kita pun dah ajar kepada anak-anak kita berkurun-kurun. Jadi kita nak lihat semula menerusi perspektif Islam. Jadi pengislaman ilmu pada abad ke-16 dan 17 ini memberi pengajaran kepada orang yang bergiat dengan pengislaman ilmu sekarang lah, bahawa pada masa pengislaman dibuat pada abad ke-17 itu pun memang melahirkan ilmu yang baru, bukan sekadar tukar-tukar nama aja. Tukar-tukar nama tu dari segi ajaran Islam penting, kerana nama-nama itu boleh membawa kita kepada akidah yang salah. Tapi dari segi matan ilmunya tak berubah. Panggil apa-apa pun. Kan? Panggil ilmu tetap sama. Dia punya teori dia tu tak berubah. Jadi maknanya tak dapat benda baru. Kalau kita Islamkan nama sahajalah. Jadi kita kena melihat falsafahnya dan juga struktur ilmu itu sendiri.
Jadi dalam contoh yang saya berikan tadi, memang ternyata apabila sarjana Islam melihat kembali ilmu dia yang dia telah baiki menerusi agama Hindu Buddha, juga nilai-nilai Melayu sebelum Islam, dia dah baiki ilmu tu sehingga membawa kepada istilah-istilah yang sebenarnya yang asal pun tak ada. Misalnya kayangan itu tidak ada dalam istilah astronomi yang Hindu Buddha yang asal. Tapi dalam bahasa Melayu sudah ada tempat dewa-dewa duduk, dipanggil kayangan. Sekarang dah jadi kayangan menteri-menteri dan sebagainya. Jadi lain lagi lah. Menunjukkan tempat yang istimewa lah. Jadi bukan itu saja, tapi pengislaman kepada alam semesta yang dipengaruhi oleh Hindu Buddha ini kepada Islam ini memang melahirkan alam yang baru, teori yang baru. Jadi misalnya kalau kita tengok ilmu sebelum diislamkan ini tentang alam semesta ini, dia ada 11 lapis. Ini dah pergi kepada teknikal sikit lah. Mungkin agak susah, tapi sekadar sebut secara sepintas lalu lah. Dia ada 11 lapis. Jadi lapis yang ke-11 ini ialah tempat dewa-dewa duduk. Tempat dewa-dewa mengikut kepercayaan orang-orang Melayu dulu sebelum Islam, memang ini mesti ada. Jadi bila diislamkan, lapisan ini ditiadakan. Ditiadakan. Jadi yang maknanya alam sudah menjadi 10 lapis. Ini merupakan satu perubahan yang besar dari segi teorinya. Apa dia yang menyebabkan jadi 10 lapis ni? Dia kena bina semula pengisian dia tu dengan tempat-tempat duduknya segala bulan bintang ini mesti disusun semula. Jadi sehingga menyebabkan lahirnya alam kecil dan alam besar yang dulu tak ada. Ada satu alam aja. Dulunya ada satu alam aja. Tapi bila diislamkan, sudah terpaksa ada alam kecil ni, alam yang termasuk tempat kita duduk ni lah. Tapi alam besar lagi ni yang juga menjadi tempat penting untuk alam kecil yang wujud. Jadi ini dah teori yang di Eropah pun tidak ada pada abad ke-16-17. Tidak ada teori yang seperti ini. Di Eropah pun masih lagi mengandaikan bahawa alam ni ada satu je. Tapi bila diislamkan oleh sarjana Melayu ni, alam ni bukan ada satu, ada berbilion alamnya. Dan boleh diletakkan mana surga, neraka dan sebagainya mengikut model ini. Dan pusat alam ni sampai sekarang pun astronomi moden ni tidak ada pusat alam. Alam ni tak ada pusat dia. Maksudnya tak dapat lagi nak tentukan ataupun macam mana, bro? Teori dia tak perlulah. Mengikut teori dia, alam pusat ni tak perlu. Tapi teori yang dibina oleh pengislaman ilmu pada abad ke-16-17 ni perlu adanya, sebab dia dah kurangkan daripada 11 pada 10, perlu adanya pusat alam ni. Jadi pusat alam ini diberi nama Jabal Qaf. Jabal Qaf, Bukit Qaf lah. Jadi orang-orang biasa panggil Bukit Qaf. Qaf, Bukit Qaf. Ada konsep dia tersendiri. Dan di situlah ada 7 petala langit yang selalu disebut dalam Quran itu. Model ini boleh menjelaskan 7 petala langit dan 7 petala bumi yang model lain tak boleh jelaskan. Kalau kita ikut astronomi barat sekarang, tak boleh. Jadi kita terpaksa kata tidak ada lapisan 7 petala langit dan 7 petala bumi, tak ada. Mengikut sains moden lah. Tapi dalam Islam ada dah. Ya, itu Quran kata dia tu. Kan barat tak percaya pada Quran. Nak buat macam mana? Jadi kita kena buktikan kan, bro? Kita kena berhujah dengan sarjana barat ini menerusi model astronomi. Tak boleh kata kamu ni tak betul. Tak boleh. Kita kena mencari rasionalnya. Jadi sarjana Islam abad ke-17 sudah memulakan rasional ini. Tidak semestinya
bukan tak semesti, memang ini tak cukup baik lagi. Kita kena kembangkan pengislaman alam sekitar ni, alam semesta ini, abad ke-17 dulu kepada zaman sekarang yang boleh menandingi astronomi barat yang tidak mengiktiraf adanya 7 petala langit dan 7 petala bumi ini. Jadi ini satu contoh bagaimana ilmu asli sebenarnya boleh timbul setelah kita cuba melihat ilmu itu menerusi perspektif Islam. Yang pengislaman yang moden ini memang sudah banyak pun yang baru. Sudah banyak. Misalnya Bank Islam sendiri tak muncul kalau tidak fikir dari segi Islam. Kan? Muncul kerana ada sarjana seorang dua yang minat setelah dia cemuk-cemuk peringkat awal tahun 60-an 70-an dia cemuk-cemuk macam ini jugalah, apa benda ni nak buat bank Islam ni. Dan tapi akhir kita dapati matematik pun kena berubah. Bank Islam ni terpaksa digunakan matematik yang berbeza daripada bank yang bukan bank Islam. Jadi maknanya akhirnya lain pun ikut, bro. Bank-bank lain pun ikut ada bank Islam. Lepas itu bila kita dah dapat bina matematik yang boleh meyakinkan, jadi orang lain akan cuba ikut. Itulah berlakunya kita kata ilmu asli menerusi pengislaman ilmu ini, atau menerusi melihat ilmu dari perspektif lain, perspektif Islam. Tidak hanya semata-mata melihat daripada perspektif Eropah sahaja. Walaupun asalnya, misalnya bank itu asalnya seperti juga dengan astronomi sekarang ni, asalnya daripada Eropah. Tapi tak ada siapa yang mula mempersoalkan keserasiannya dengan Islam. Dululah. Sekarang dah, alhamdulillah, dah banyak melihat benda semua nak tengok sejauh mana serasinya dengan Islam. Itu dia pengislaman ilmu sekarang. Dan isu ini bukan baru lah kalau dari segi tamadun Melayunya. Sudah ada dah abad ke-16-17. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya seronok sebenarnya Prof bila Prof ketengahkan dia memberikan satu cambahan-cambahan jugalah idea. Sebab kalau kita kata pengislaman ilmu tu bukan sekadar pada namanya sajalah kan Prof. Kalau cakrawala sekarang dah ada Samawi. Bila kita Islam kan ada Samawi, kan ilmu Samawi, ilmu cakrawala itu sendiri. Dan kat sini kita mulalah nak menyingkap macam mana sains yang patuh syariah lah kiranya kan Prof. Ya. Masya-Allah Prof. Kita sampai ke hujung dah Prof. Sedikit masa ni mungkin Prof nak berikan sedikit kesimpulan lah untuk fokus kita pada kali ini dalam sains dalam bahasa Melayu pada abad yang ke-20 ni Prof. Untuk setakat ini bahawa saya harap pendengar dapat melihat betapa utama sekalinya ilmu Melayu dalam bahasa Melayu ni memang kaya sejak abad ke-4 ke-5 Masihi. Itu dalam siri pertama dulu lagi. Dan saya ulang lagi di sini, abad ke-16 ke-17 sudah pun ada ilmu astronomi yang mantap dan didapati tidak begitu serasi dengan Islam, dan sarjana cuba mengislamkan itu. Dan itu satu warisan yang cukup bagus kerana kita sekarang sedang mengislamkan ilmu yang bukan milik kita. Ilmu barat ini jadi lebih tercabar. Dulu ilmu tu dah ilmu kita, cuma ada unsur-unsur yang tidak serasi dengan Islam. Sekarang ilmu daripada A tu lagi bukan ilmu kita, jadi lebih sukar untuk menjalankan program pengislaman ilmu. Tapi kejayaan pada abad ke-16-17 dulu boleh menjadi satu motivasi yang besar kepada kegiatan pengislaman ilmu. Tak ada benda tak boleh berubah kan Prof? Tak ada benda yang tak boleh berubah. Dan ada juga yang kata Prof, kalau macam penggunaan perkataan alam semula jadi, adakah dia serasi Prof? Sebab alam semula jadi sebab kita semua faham alam ini Allah yang jadikan. Jadi macam mana Prof? Sikitlah ujung. Saya selalu popularkan alam tabi'i. Alam tabi'i. Alam tabi'i. Itu lebih Islam. Saya rasa lebih tepatlah daripada alam semula jadi tabi'i. Masya-Allah, alam tabi'i. Alam tabi'i. Lagi sekali dipengaruhi oleh pengislaman ilmu lah. Ini yang kita inginkan sebenarnya Prof. InsyaAllah nanti dalam minggu-minggu mendatang kita akan gali banyak lagi ilmu bersama dengan Prof. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, Kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung, sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Alif, ya, lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Inspirasi Inforia Islam. Semuanya di IKIM. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhl wa su'ul khuluq. Maksudnya, dua sifat yang tidak terdapat pada orang yang beriman, iaitu pertama bakhil dan kedua akhlak yang buruk. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub
قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوفق الله